Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini episod ketiga podcast Duduk Sembang. Tajuk kita hari ini perjalanan terakhir bersama sahabat kita, saudara Izham Syafiq yang juga merupakan siap ataupun dalam waktu yang sama pemandu van jenazah di Masjid Al-Islahiyah Batu 17 Kuang. So, Bit, Assalamualaikum. Siap, Bit, Baik. Assalamualaikum. So, untuk pusingan pertama panas badan ni, kita minta saudara Izham Syafiq lah. Ataupun kalau kami kampung ni, nama glamour dia Epit. So, kita minta Epit kenalkan diri sikit, latar belakang, apa tanggungjawab dan peranan pada ketika ni. Silakan, Epit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izham Syafiq bin Ahmad. Sebenarnya saya ada 3 nama saja. Tak ada. Kalau macam kampung orang panggil Ipit. Epit Kalau dekat formal punya dalam media sosial orang panggil saya Izham. Izham. Itu fotografer panggil kan. Okey. Dulu kalau kawan-kawan pejabat lama dulu panggil Syafiq. Syafiq. Ada 3. Banyak nama glamour Kalau Ipit orang panggil tu. Orang kampung lah tu. Orang kampung lah tu. Ya. Saya menjalankan tugas sebagai siap dekat Masjid Al-Islahiyah pada tahun 2020. Masa Covid. Covid. Masa tu baru 4 tahun lah. Masa Covid tu, masa tu saya punya siap lama tu dia meninggal. Arwah Man Siap. Arwah Man Siap. Dia meninggal. Saya uruskan tu. Itu first time masa tu saya tolonglah. Arwah Haji Dalan mengajar saya kan. Imam satu saya dulu. Dia yang mengajar apa? Mengajar menguruskan jenazah tu. Saya pergi ambil dulu dekat Hospital Sungai Buloh. Saya ambil arwah Mansyah ni dekat Hospital Sungai Buloh. Saya jumpa orang forensik tu, buka dia punya muka kan. Lepas tu orang forensik terkejut. Brother ni bukan dia selalu ambil jenazah ke? Siap pemandu jenazah tu lah. Masa tu dia yang uruskan jenazah. Bukan brother ni. Itulah brother ni yang meninggal. Dia kena apa? Stroke. Dia darah tinggi. So dah 4 tahun lah jadi siap. Yes. Ni sepenuh bulan Ramadan ni, kita di awal-awal bulan Ramadan ni kita dapat makluman sekarang kau pun dah jadi Bilal. Bilal Ramadan dulu. Bilal Ramadan dulu. Malam je. Berapa ramai Bilal untuk bulan Ramadan ni? 5 orang. Dalam masa 30 hari tu. Tu kena. 30 hari tu 5 orang. 5 orang. So 4 tahun menjadi siap dan juga pemandu van jenazah. So terutama sekali dalam topik kita pada hari ini, Duduk Sembang, podcast Duduk Sembang, perjalanan terakhir. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, follow, komen dan share. Terutama sekali di semua media sosial kami, terutama sekali YouTube, Spotify, TikTok, FB. Jangan lupa itu yang paling penting. So kita sambung balik topik kita ni. Soalan pertama, soalan pertama latar belakang. Ini soalan yang terus kepada tajuk kita, perjalanan terakhir ni, Bit. Kita nak tanya dulu. Biasaannya orang luar ni dia tak tahu, Bit. Dia tak tahu bila ujian yang paling berat tu adalah perpisahan. Perpisahan yang tak disangka, yang dah disangka kan. Tak disangka ni biasanya kemalangan. Yang disangka ni sakit apa semua. So apa biasanya, Pit, berdasarkan pengalaman kau sebagai siap, sebagai pemandu van jenazah, mewakili masjid, apa biasanya yang keluarga ataupun orang terdekat kena tahu bila ada kematian ni, Pit? Apa prosedur dia? Apa yang dia kena buat? Tiba-tiba meninggal, jadi mestilah semua jam, sedih apa semua kan. So apa prosedur ataupun yang keluarga kena ingat, kena tahu apa yang perlu dilakukan? Dia ada 2 ya. Satu, tengok dia meninggal kat mana. Kalau meninggal kat rumah ni, first kali dia kena telefon hospital lah untuk pengesahan yang jenazah tu dah meninggal lah kan. Dia telefon hospital? Hospital dulu. 999 nanti kata suruh ambulans yang klinik yang terdekat akan datang. Klinik kesihatan terdekat akan datang ke rumah. Dia akan mengesahkan. So kedua, dia akan pergi buat report polis dulu untuk mendapatkan permit pengebumian. Lepas tu kalau dia dah dapat permit tu, tapi biasanya diorang akan telefon masjid dulu apa hal. Diorang tak tahu macam mana nak uruskan. So kita info dulu, macam ni first kali pergi telefon
99 untuk dikonfirmkan. Kedua, report. Kalau dapat report daripada balai polis, baru kita boleh urus A to Z. Maksudnya mandi, kita nak set up, nak uruskan kubur, kan? Lepas tu siapa nak solatkan, kita akan urus satu-satulah. So waris kena redha tu, kan? Lepas tu kena alert. Siapa, kita kat kawasan mana, karya mana, kan? Kalau masjid saya ni, saya lah. Memang orang akan info saya akan bantu dari segi telefon je lah. Kalau dekat dengan saya direct terus pergi rumah. Untuk kita susun perjalanan terakhir tu lah. Masa-masa dia pukul berapa kita nak mandikan, kita nak solatkan, kita nak kebumikan. Kita akan susun daripada dekat waris. So waris kena bincang dulu, benda ni melibatkan kematiannya adik-beradik semua. Kadang-kadang nak tanam tempat lain lah kan. Kita bagi diorang bincang dulu. Kita susun je dulu diorang. Kalau kebiasaannya berapa lama proses tu, Pit? Katakanlah yang tak melibatkan postmortem lah. Maksudnya dia meninggal, contohnya sakit tua kan. Dah ada sejarah kan. Berapa lama proses perjalanan terakhir tu, Pit? Ni kalau meninggal nak nak gali kubur, nak masjid nak ready, nak siapkan lahan, semua tu berapa lama? First kali saya akan confirmkan kubur. Kubur buat masa ni tempat kami ni manual. Memang kubur manual je diorang. Paling laju diorang buat 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam boleh tapi kena ramai lagi lah. Tapi biasanya satu slot tu 2 orang. Kami ada yang menggali kubur? Ya. Diorang memang tak nak orang kacau lah. Nanti orang kacau diorang tak sedap lah kan. Tapi tadi punya tim ada 4 orang. Dia ada 2 tim ni. So dah 2 jam setengah. Kita punya setting, contoh dia meninggal, biasanya orang akan meninggal dia beritahu awal lah kan. Contoh kadang-kadang kalau meninggal pukul 10 malam. 10 malam tu malam tu biasanya kita tak buat lah. Kita akan cakap, tinggal kat rumah dulu. Esok pukul 8.30 pagi dah habis. Lepas solat subuh semua orang dah pergi sarapan. Cakap benda dah meninggal tu memang meninggal lah kan. Tinggal lagi orang yang nak memudahkan urusan ni, membuat fardu kifayah ni, dia ada jadual masing-masing. So biasanya lah, kebiasaan 8.30 saya akan ambil jenazah di rumah. Kalau meninggal di rumah, kalau di hospital lah. Saya akan set masa 8.30. Mandi paling lama pun sejam lah. Sebab kadang-kadang mandi ni ada yang senang lah. Ada yang postmortem tu kadang-kadang kita tak nak mengaibkan jenazah. Kadang kita uruskan tu dia lama sikit lah, kena relax sikit lah. Kadang-kadang ada banyak darah semua kan. So nak mandi tu pun kena hati-hati lah, mulut lah. Dia selaras dengan Al-Quran yang mengatakan kalau boleh dah meninggal ni janganlah diseksa ataupun dilamakan tempoh pengebumian tu. Sebab tu kita dalam Islam seboleh-boleh kalau meninggal je kita cuba nak segerakan. So kalau dalam kes meninggal tadilah 10 malam tadi yang cakap tu, dia nak kebumi malam tu juga, boleh ke ada toleransi ke, diusahakan ke malam tu juga? Boleh. Kalau jenazah tu memang patut disegerakan, contoh dia banyak pendarahan ke apa kan. So waris minta kita boleh lakukan, tapi kita kena confirm dengan penggali kubur dulu. Sebab penggali kubur ni pukul 10, pukul 11 ni kadang-kadang dah time diorang rehat kan. Tu kadang-kadang kita, kalau diorang setuju, kita jalan. Imam lagi kita nak uruskan kan. Bergantung kepada situasi jenazah. Kalau ada keperluan disegerakan. Yes. Kalau tak ada, kita minta keluarga bertenang dulu sampai besok pagi. Betul. Kita cubalah selagi mana dia tak melanggar 5 waktu. 3 waktu. Kalau tak silap dia jangan drag lama sangat lah. Tak boleh lah. Sepatutnya 2-3 hari sebolehnya disegerakan secepat mungkin lah. Dia tengok family juga. Kadang ada family dia pandai-pandai je. Dia nak tunggu saudara mara dia. Yelah. Kan? Kadang-kadang dia kena perjalanan terakhir, dia nak tengok lah juga waris-waris dia apa semua kan. Kita pun kadang-kadang kena kita kena win-win juga. Tapi kadang-kadang kalau dah jauh sangat kan, tak boleh lah. Tak boleh juga kan. Masjid akan nasihatkan lah. Kita akan set. Dia kena ikut setting masjid. Maksudnya masjid ni orang dia yang menguruskan ni, dia orang ada jadual dia orang masing-masing. Kadang-kadang yang imam pun ada kerja dia kan. Boleh je kita nak uruskan ni pun fardu kifayah kan.
tinggal lagi kadang-kadang kita nak buat tu benda fardu kifayah, nanti kan dia jadi tak payah pula. Sebab benda ni keluarga pun kena faham juga kan. Kadang-kadang orang, yang penting keluarga kena tenang lah. Kena relax lah. Kita uruskan insya-Allah. Ada keluarga yang panik, Wit? Pengalaman ada. Oh, macam mana? Apa situasi macam mana? Share dengan pendengar-pendengar podcast Duduk Sembang ni. Istilah panik tu macam mana? Istilah panik tu satunya nangis lah. Itu biasalah. Dia terkejut macam dia bawah 50, kalau meninggal kat rumah, masjid tak boleh uruskan. Kita tunggu daripada report daripada balai polis. Sebab balai akan keluarkan permit kubur. So baru kita boleh tanam. So benda lah tu tak ada dakwa-dakwi lah. Kalau kita tak ada permit kubur daripada hospital ataupun balai, kita main tanam je, itu salah. So family kena faham lah. Kena faham. Kena tunggu permit kubur tu keluar. Lagi-lagi bila yang berumur bawah 50. Bawah 50 ni, sebab dia muda, kalau meninggal mengejut, dia akan forensik akan ambil. Maksudnya polis akan dia nak buat postmortem juga. Yes. Lagi-lagi kalau ada insurans. Kalau meninggal muda tapi ada rekod hospital sakit, ada rekod, polis faham. Tapi kita masa pergi report tu, klasifikasi kematian mengejut lah. Bawa report, bawa semua bukti-bukti dia punya perubatan tu. So senang dapat insya-Allah. Kalau ada orang, kadang-kadang polis kena ambil sejatang rumah, cakap polis kena datang sebab dia muda meninggal mengejut. So family terkejut lah kan, cakap apa hal kena bawa balik. Dia muda. Ada kes baru ni kawan kita kan, yang accident. Lepas tu dia hospital dekat 4 hari. Lepas tu dia bawa balik. Oh, dia meninggal kat rumah? Dia meninggal kat rumah. Dia accident, dia bawa balik. Patutnya dia ada appointment jantung. So malam tu je dia meninggal. Lepas tu saya cakap, sebab dia muda, dia masa tu umur dia meninggal 39, bawah 40. So dia memang rekod accident, tapi sebabkan dia ada appointment jantung tu, bawa balik ke hospital tu. Besoknya baru dia meninggal malam masa tu, lepas isyak. Dia meninggal Khamis malam Jumaat masa tu. Lepas isyak dia kena bawa ke hospital juga. So besoknya baru boleh uruskan. So tetap kena postmortem? Yes. Sebab dia tak ada rekod sakit. So itu lebih kurang ringkasan step pertama bila berlaku kematian ni lah. So Pit, pengalaman membawa van jenazah ni kan, van jenazah ni pergerakan pemuda sendiri ada van jenazah tu kan. So masing-masing ada pengalaman dia. Cuba share dengan kami ni Pit, pengalaman yang kita cerita yang menginsafkan dulu lah. Yang seram kemudian. Dia tak ada berapa nak kita insaf tu, kita lah kan. Kita mula-mula first bawa tu seram. Tapi mula-mula jenazah yang kau uruskan tu arwah Man lah. Itu besoknya arwah 2 hari ni Red. Arwah tu memang syurga lah tempat dia. Memang baik, sebaik-baiknya. Legend lah pula tu. Kalau dekat orang Kuang ni memang legend lah. Dia ada satu waktu tu Fit, tengah malam kot, dia lepak minum, dia buat van jenazah. Bersepah budak-budak lari. Semua ingat dalam jenazah tu ada jenazah kan. Dia punya tahap berani dia tu kan. Dia memang getar. Itu kalau menginsafkan tu memang banyak lah. Kita sebab kalau first time kita bawa tu memang seram. Mula-mula kan, tapi kita layan je lah kan. Layan sebab nak belajar makin lama. Tak ada apa lah. Kalau yang seram ni? InsyaAllah. Yang seramnya ada Bit? One day, ada lah sekali tu. Dah lah meninggal. Okey je, cerita je. Meninggal malam, pukul 12 macam tu. Dapat call. Dia meninggal kat rumah orang tua. Dia kata call, nak hantar ke Kelang. Kelang jauh, dekat Silayan tempat orang mancing tu. Apa nama tempat tu? Alah, kat Silayan tu lah. Jauh daripada sini. Sana pun dekat 2 jam. Okey. So, pukul 12 malam. Dia nak bawa balik juga daripada... Tak, dia meninggal kat sini kat lorong Hokkien. Okey. Saya nak kena hantar dia ke Silayan jauh sana tu. Sungai Pelik apa nama? Sungai Pelik Sepang. Bukan Sungai Pelik Sepang. Tapi Silayan tu Sungai Delek. Okey, yang belah sana lah. Tapi pukul 12 malam. Masa tu saya seorang. Kena cari partner kat ni sebab dah pukul 12. Siapa kau ajak tu?
Saya punya SU masjid. Siapa? Nazam. Abang Nazam? Abang Nazam. Kenapa nak hantar malam tu juga? Kenapa tak hantar besoknya? Sebab dia besok dia nak uruskan dekat Kelang. Oh, So okay, kami daripada sini sebab dia karya kita kan. So kita hantarkan juga Malam tu juga? Malam tu juga pukul 12. Okey. 2 jam sampai sana? 2 jam. Sampai sana dah dekat pukul 2. 2 jam sampai sana, lepas tu bila balik tu apa jadi? Oi, balik tu tahulah Kelang ni jalan pun dia tahan kat seram dia. Masuk highway tak ada lah. Aku masuk highway ke Gatri. Gatri balik tu. Diorang kata memang Gatri tu keras. Betul lah. Kat Gatri tu aku tengah lepak. Masa tu aircon kan. Siapa yang buat van? Masa tu aku bagi Abang Ijam lah. Abang Ijam bawa. Aku relax kat tepi. Lepas tu ada bunyi sikit kan. Macam orang mengilai tau. Aku dah dengar dah. Dalam van tu? Kau tak pasang Yasin ke apa? Tak ada. Itu punya tu old school sikit. Punya van tu pakai CD. CD tu dah calah-calah. So kami diam je lah borak kan. Masa dalam perjalanan tu kat Gatri lah. Abang Ijam lah. Aku dah dengar. Kat tol pertama? Tol kedua. Lepas tol kedua. Oh, tol Elmina? Lepas tol Elmina. On the way. Dia kata, Pit kau dengar Pit? Aduh. Aku dah dengar dah tapi aku tak nak cakap kan. Dia tegur? Dia tegur. Oh sudah aku cakap. Aku buka. Aku buka tingkap bagi bunyi bising angin kan. Dia pun buka. Lepas tu bila dia tegur tu kau tak jawab? Cakap, alamak bang, cakap saya dengar dah. Cakap, alamak, dia pun diam. Dia dah pucat kan. Kami masuk dah pukul 2 pagi kat pukul 3. Lebih 3 lebih lah tu. Dah pukul 3 lebih. Kalau ada pot minum boleh lepak minum dah pukul 3 mana masa tu. Masa tu zaman PKP. Gatri mana ada tempat lagi. Shoot balik. Bunyi menilai tu memang kuat lah. Kuat bunyi tanya Abang Ijam lah. Aku kena dengar dah. Aku buka tingkap bagi bising van kan. Aku sokok. Aku bakar rokok pun lalu abang tak tahu. Abang Ijam dah diam je. Sampai kat masjid kami tak biasa. Kami parking masjid. Masjid ada satu parking van jenazah tau. So bila sampai tu semua nak seram. Bang kita parking kat car wash bang. Kita basuh tu van. Besok kita ambil kan. Kami parking kat car wash tu dekat depan Petronas tau. Kami tinggal situ. Tapi kat wash dah tutup lah? Awal dah tutup lah. Kami parking situ. Tinggal kunci. Tinggal lagi? Tinggal je lah. Lepas tu kami pergi ambil motor dulu lah. Motor kat masjid. Lepas tu naik atas motor dia cerita kat Abang Ijam. Abang tegur apa? Dia pun itulah dia kata. Tadi dah dengar sebenarnya dah bang kan. Bunyi orang bilai kan. Demam tu? Tapi tak ada lah. Besoknya bila cerita dekat orang benda tu jadi kelakar pula. Tak jadi seram. Engong tu lah. Padahal kami berdua dah pukul 4 pagi kan. Seram lah tu. Sepanjang-panjang bawa jenazah itu je? Itu je. Itu je lah. Aku tak pernah buat masa ni alhamdulillah. Tak pernah kena try lagi lah. Banyak yang menginsafkan lah. Okey lah. Banyak orang takut sebenarnya kan. Ya. Tapi nak takut apa. Kadang-kadang tiba-tiba yang bau wangi lah kata. Wangi tu memang biasa lah. Ada bau wangi, ada bau tak sedap. Ada je. Sebab tapi bab bau ni tak kisah lah. Kau kita layan je lah. Tahu. Sebab saya uruskan jenazah ni A to Z. Maksudnya daripada ambil dia hospital, bawa dia pergi mandi kapal kan. Lepas tu kita solatkan kan, kita ke bumi kan, kita masuk sampai lah lahat. Itu kerja saya lah. Besar kepala kau. Allah. Macam benda itu mula sampai habis kan. Mula sampai habis. Itu ambil masa kita. Ada ke tip-tip dia apa Bit? Nak baca doa ke apa ke? Tip lah. Ada adab ke? Yalah adab ke ataupun apakah pantang larang ilmu-ilmu yang boleh share dengan podcast Duduk Sembang ni? Tip dia tak mungkin lah tiba-tiba kau naik, kau terus naik. Mestilah kau ada belajar. Kan? Saya belajar lah. Sebelum arwah Imam Dahlan mesti ada. Saya belajar banyak. Banyak lah saya belajar dengan dia. Memang dia banyak turunkan ilmu tu. Macam mula kita macam tak pakai lah apa benda dia rangi. Tapi ada function dia punya. Bila dia tak ada pun kita oi. Contohnya apa Bit? Contoh dia. Lagi-lagi bila buat jenazah. Kalau masa kita angkat ni memang ada juga cerita dia. Ada jenazah tu saya pernah angkat 2 orang okey. Uish, 2 orang je angkat 2 orang. Dengan keranda, dengan Abang Syarul. Lepas tu COVID limited punya kerja. So kami kena ambil kat Selayang ni memang sempoi tempat forensik dia kan. Orang perempuan jaga forensik tu. Kata ambil jenazah ni, kami angkat 2 orang, turun. Mudah? Mudah.
Lepas tu itu mudah, itu daripada hospital sampai kami bawa pergi ke kubur pun saya berdua kan dengan Abang Syarul tu. Daripada atas bukit tu baki angkat berdua, dia depan saya belakang. Kalau yang susah? Kalau yang susah semua orang pun tak boleh. Dia ada lah, tapi kena ramai sikit. Kita rasa lah orang ni macam mana mudah dia kan. Berkait dengan amalan masing-masing pun ya. Ya, kita pun takut walaupun apa kita bacaannya? Apa bacaannya? Biasanya dia ajar arwah Haji Dahlan banyak ajar saya mesti apa-apa first dia mesti suruh saya selawat banyak-banyak. Selawat itu paling champion dia bagi saya. Betul. Macam jenazah mati time mandi. Paling senang lah selawat ya. Betul. Itu paling berkat lah saya ingat. Sebab dia memang automatik membantu lah. Sebab saya pernah kes sekali tu. Darah tau. Dia ada masa tu arwah Haji Dahlan. Dia saja dia tengok saya. Sebab saya dah mandi semua jenazah. Letak nak kafan kan. Kepala dia berdarah tau. Lepas tu cakap kat Haji, saya dah kelang kabut dah. Mak cakap Haji Dahlan, Ji, kepala dia berdarah je kan. Dia kata okey tak apa. Dia kata ambil kapas. Selawat banyak-banyak kan. Letak kan. Stop Ui. Ria lah je tengah kan. Haji Dahlan arwah Haji itu memang tip dia apa-apa selawat dulu. Selawat penting. Saya memang cakap, sampai sudah cakap apa-apa orang tanya saya pasal untuk relax, untuk tenang layan jenazah ni, first dia ajar saya itulah tip dia, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya letak, settle. Selesai. Dalam apa-apa tak ada takut apa-apa lah. Selain baca bacaan lazim, ayat lazim, selawat tu yang paling penting itu paling. Itu arwah Imam Haji Dahlan ni, kalau kami di bumi Kuang ni ibaratnya dia macam dah wali dia ada karamah dia sendiri, dia tak payah pakai helmet lah. Power lah dia. Arwah ni yang power lah. Tapi kita sebenarnya menuju ke dunia akhir zaman ni perlu ada orang kata wali-wali ataupun ahli-ahli ustaz-ustaz yang macam tu yang menurunkan ilmu kepada kita yang generasi baru ni. Kalau ilmu tu tak diturunkan, nanti satu hari nanti terputus amal-amal tu ataupun ilmu-ilmu tu lagi susah bila dunia akhir zaman ni. So Pit, di akhirnya kita pun dah menjangkau ke 30 minit ni Pit. Terima kasihlah kami ucapkan daripada podcast Duduk Sembang. Cuma last 2-3 minit ni bagi sikit apa nak dikongsikan berkenaan dengan aktiviti masjid sepanjang bulan Ramadan ni. Apa yang nak cerita? Buat masa ni masjid kita ni akan Masjid Al-Islahiyah ni dia akan buat baru. Kalau kalau nak diikutkan Aidilfitri ni yang terakhir. Masjid lama? Yes. Masjid ni akan roboh semua. Semua habis. Tak ada kenangan lah. Tak ada. Tak ada lah, maksudnya satu part tu yang lama buat kenangan. Tak ada. Dia jadi semua baru. So masjid kita ni plannya Raya Haji ni last. Itu pun kita hold minta untuk Raya Haji last kita nak buat korban. Lepas tu roboh. Berapa tahun pembinaan? Estimate dalam 3 tahun lah. Tapi itulah buat masa ni kita pun kekurangan lagi sumbangan. Kalau ada sahabat-sahabat Syah sendiri kan yang boleh membantu. Kita salurkan sikit lah, bagi cepat sikit kan. Masjid punya aktiviti bulan puasa ni banyak Amir? Banyak. Kita ada Kemulai last ni. Mulai. Lagi-lagi kita nak jadi Bilal ni kan. Seram juga. Nampak sekarang masalahnya yang Bilal dia, yang Syiah pun dia, yang buat jenazah pun dia, tapi dia pakai topi. Kita pula yang pakai songkok kan. Tapi nampaklah betapa anak muda itu perlu dekat dengan masjid dalam menyantuni golongan-golongan bayi-bayi kita ni Fit. Ya, betul. Kalau berjubah 24 jam, bukan kita tak suka, cuma kita rasa jauh lah kan. Kita takut nak melepak. Bila kita dapat satu siak macam ni, Bilal macam ni, bawa berjenazah macam ni, dia jadi satu produk kebanggaan Fit. Orang jadi impress kan. Dia ni brother ni budak-budak lagi dah bawa van kan. Tinggi pun tak cukup dia bawa van. Contohnya macam tu lah kan. Sebenarnya bulan Ramadan ni kita doakan agar segala urusan
sahabat kita ni, saudara Izam Syafiq ni dipermudahkanlah dan semoga segala urusan Masjid Al-Islahiyah Batu 17 Kuang berjalan lancar, terutama sekali dalam pembinaan masjid baru yang dijangka bermula selepas Raya Haji. Okey semua, so kita sampai ke penghujung dalam episod ketiga Duduk Sembang, podcast Duduk Sembang, edisi perjalanan terakhir sempena bulan Ramadan Al-Karim. Saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Izam Syafiq, kepada tim produksi, dan juga jangan lupa kalau tanda sokongan kepada podcast Marhain kecil kami ni, jangan lupa subscribe, follow, share dan juga komen. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod keempat, edisi bulan puasa juga. Kita akan berjumpa dengan tetamu yang kita jemput khas. Tapi kali ini kita cari topik yang lain sikit, yang menjurus ke arah ibadah di bulan puasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.